Okay. Tiga lah. Kecap. Baik, berkenaan dengan cabaran yang kita hadapi di sekolah, pertama ialah saya akan sebut ketika melakukan aktiviti lah. Salah satu cabaran ataupun sesuatu yang kita kena ambil berat ialah tentang keselamatan. Okay, aktiviti sukan ataupun outdoor yang berbentuk fizikal, kita selalu kita selalu menitik beratkan tentang soal keselamatan murid-murid semasa menyertai. Jadi kadang-kadang contoh kalau aktiviti yang sepatutnya dapat dijalankan pada hari itu kemudian cuaca tidak baik, kita tidak dapat jalankan. Antara itu paksa kita ubah suai. Tetapi ya sebenarnya tidak selalulah, kadang-kadang. Itu pertama. Kedua adalah kita punya cabaran bila membawa murid menyertai aktiviti kokem di luar. Itu kita kadang kekurangan dari segi dana, dari segi perbelanjaan, di mana biasanya guru akan keluarkan sedikit duit untuk perbelanjaan murid-murid di luar, contohnya makan dan juga lain-lain lah. Walaupun kita faham kita ada duit yang ataupun dana di sekolah, tetapi kadang-kadang ada pada masa tertentu guru-guru terpaksa juga untuk mengeluarkan duit sendiri untuk melengkapkan keperluan murid semasa aktiviti di luar. Dan yang ketiga, dalam aktiviti hadir ke kurikulum, kita sedikit tapi bukan masalah besar, iaitu kehadiran. Kerana sebab kita punya kehadiran ke kurikulum ini kita adakan waktu petang dari jam 1 hingga jam 3. Kadang-kadang macam yang minggu lepas tu, cuaca kan. Jadi kita tidak berani untuk teruskan kita punya aktiviti sampai jam 3 sebab kebanyakan perjalanan murid sini menuruni bukit atau apa, kita takut seperti tanah runtuh, pokok tumbang, ada juga yang berjalan kaki yang melintasi denai hutan kan. Jadi cuaca seperti hujan mungkin akan mendatangkan perkara yang tidak diingini lah. Itu kita punya cabaran. Tetapi secara keseluruhannya kita tidak ada masalah atau cabaran yang besar. Adapun kita berjaya elak ataupun berjaya atasi dengan kerjasama guru-guru. Dari segi peralatan? Ya, peralatan, of course kita sentiasa melihat peralatan kita di dalam store, kesediaan ianya untuk digunakan. Sebab sebelum aktiviti yang menggunakan peralatan itu kita jalankan, kita akan cek dulu peralatan kita selamat atau tidak. Contohnya kalau perkara kecil seperti kon, skitel kan, kita tengok masih boleh pakai, ataupun kalau lompat pagar, adakah dia masih okey, dan yang lain-lain lagi. Begitu juga kemah, alat masak, lompat tinggi, ada tilam juga lompat tinggi itu kan. Pertama kita akan tengok kesediaan okey kah tidak tilam tu, dan juga murid bolehkah lakukan dengan baik. Itu kita kena titik beratkan. Jadi semua cabaran ini kita simpulkan antara yang kita hadapi lah untuk aktiviti kurikulum. Jadi peralatan di sekolah ini mencukupi ataupun macam mana? Sebenarnya peralatan di sekolah kita tidak sangat lengkap, tapi bolehlah. Bolehlah menampung untuk aktiviti-aktiviti yang kita buat. Okay. Soalan kedua, dua aja. Bagaimanakah cikgu mengukur keberkesanan dan impak aktiviti kurikulum terhadap murid? Okey, mengukur keberkesanan. Ini berkaitan dengan pentaksiran dan ujian lah kan. Okey, di dalam unit kurikulum kita ada satu sistem pentaksiran yang kita panggil PAJSK. PAJSK ini adalah dia macam kalau akademik dia macam peperiksaan lah dan penilaian yang kita lihat. Dari situ kita akan key in setiap murid punya penglibatan sepanjang tahun. Sama ada dia aktif atau tidak. Contohnya kalau kehadiran kurikulum dia 12 kali setahun tu, kalau dia lengkap 12 kali setahun tu bermakna dia lulus lah. Kemudian setakat lulus. Kemudian kalau dia ada libatkan lagi dengan aktiviti-aktiviti yang lain, contoh peringkat sekolah, peringkat PPD, KK atau peringkat negeri, maka lebih jauh dia punya penglibatan ataupun pencapaian, maka impact dia kepada dia punya pencapaian itu, keputusan itu akan lebih baik. Jadi contohnya kalau dia rajin ikut pertandingan, rajin ikut menyertai wakil sekolah ataupun menang lagi,
maka pencapaian-pencapaian itu akan memberikan markah yang lebih kepada dia. Jadi impact pada pencapaian dia itu adalah markah yang tinggi, mungkin pergi A. Selain itu kita juga lihat daripada tengok perubahan sikap mereka lah. Okay? Pembelajaran atau apa ni dia melibatkan perubahan sikap kan. Murid yang selalu aktif menyertai aktiviti kurikulum, pertandingan ataupun yang peringkat di luar dan lebih tinggi, kita akan lihat dia punya perubahan sikap akan menjadi lebih matang, lebih berpengetahuan dan lebih orang kata berubah menjadi lebih baik secara keseluruhannya, lebih rajin, lebih taat kepada cikgu, lebih membantu kepada kawan sebab dia sedar diri dia mempunyai satu kemajuan dari segi kematangan dan juga ilmu. Jadi secara tidak langsung kita nampak impact pada murid itu, dia punya sikap tu berubah. Bila dia sentiasa menyertai pertandingan, kemudian dia tengok expose kan, pendedahan kan, bila kita keluar kita dapat pendedahan lebih menarik, lebih anu kan, dia akan lihat bahwa oh ada lagi yang hebat di luar, ada lagi pandai di luar. Saya bukan tidak semestinya saya hebat di sekolah, pergi luar dia akan jumpa yang lebih hebat. Nanti dia akan lebih merendah diri dan memahami apa sebenarnya arti di luar itu dan kehidupan inilah. Begitulah contoh. Hari itu kan cikgu ada cakap yang ada murid wakil main bola sepak gitu. Kalau dari sukan macam padang dan balapan ada? Padang dan balapan kita ada hantar, tetapi kita tidaklah mempunyai pencapaian yang tinggi lah. Sebab yalah. Untuk padang dan balapan setakat ini kita tidak ada atlet yang menyerlah sangat. Tetapi untuk setakat penyertaan di peringkat PPDKK yes. Dan tahun ini kita akan juga hantar kontingen, akan menyertai acara 100 meter, 200 meter, 4x100, 4x200. Dan mana-mana yang kita lihat berpotensi untuk dihantar kita akan hantar. Sebab kita lihat juga kadang murid ni kalau setakat hantar sejak takut sampai di sana dia langsung tidak boleh bersaing kan. Contoh kalau lompat jauh kan, foul saja kan. Jadi, nanti dia pula akan dimotivate dia punya dalaman pula, jangan kenapa cikgu hantar saya macam gini kan. Tapi kalau dia ada contoh potensi yang okey, sudah dilatih pun ada improvement, mungkin kita akan hantar lah. Sebab di prinsip di sukan di MSS di KK ni dia ada satu satu pencapaian yang kena dia atasi baru dia boleh sertai. Dia macam apa dia panggil kan? Kalau dia bilang dia boleh lari, dia boleh lompat sejauh ini, baru dia layak menyertai. Baru dia panggil tu. Yalah. Qualifying standard. Begitu. Jadi setiap tahun sekolah ada hantar. Ada. Dan kalau kau tengok di YouTube tu SK Kokol type olahraga memang ada saya tahu. Untuk mendapatkan lebih maklumat tentang SK Kokol, bolehlah melayari di YouTube SK Kokol, type si SK Kokol dan bolehlah dapat di sana. Ya. Cikgu penglibatan murid dalam ujian segak tu. Okey juga. Ujian segak adalah untuk tahun 4, 5 dan 6, tahap 2 dan kita jalankan kepada mereka 2 kali setahun. Baru-baru ini dalam bulan 5 dan nanti lagi akan kita jalankan dalam bulan 10. Dan bulan ujian segak ini itulah termasuk PAJSK tu. Segak dan Kokem adalah sekali dalam PAJSK. Tapi segak ni sebenarnya dia di bawah kurikulum. Bukan di bawah co-kurikulum. Segak dan BMI dia di bawah kurikulum, bukan co-kurikulum. Kena betulkan. Tetapi dia diselaraskan oleh saya lah, guru co-kurikulum lah. Segak itu adalah wajib, tidak boleh tidak. Dianya dibuat setiap tahun 2 kali setahun dalam mengukur tahap pencapaian murid ataupun tahap perubahan murid dari sudut berat badan, dia punya kesihatan dan semua itu. Okey, silakan. Ada lagi. Bagaimanakah cikgu mengumpulkan maklum balas mengenai pelaksanaan aktiviti kurikulum? Macam mana? Berkaitan dengan refleksi dan penambahbaikan. Kan setiap aktiviti yang dijalankan akan berlakunya. Ya, betul. Okey, pertama kita soalan dia tentang refleksi itu kan, aktiviti. Okey, pertama kita ada mesyuarat kurikulum 4 kali setahun. Dalam mesyuarat itu kita akan adakan pelaporan-pelaporan daripada setiap unit
daripada SU Kokem dan juga SU Sukan. Jadi di situlah kita akan berbincang pencapaian, kelemahan, kekuatan dan juga threat. SWOT lah untuk setiap aktiviti Kokem yang ada. Kemudian dari sana juga kita akan rancang untuk penambahbaikan. Dan begitu juga dari sudut sukan, kita lepas sukan sekolah, kita buat postmortem. Lepas perkemahan, kita akan buat postmortem. Lepas aktiviti yang kita jalankan, kita akan buat postmortem, sama ada melibatkan semua guru ataupun yang guru-guru yang terlibat saja. Tapi yang melibatkan pentadbir lah dan guru besar. Jadi itulah kita dapat nampak refleksi dan boleh buat penambahbaikan dalam aktiviti itu. Oke, pertama kita ada pelaporan, kita panggil dia dialog prestasi, betul. Dialog prestasi. Jadi kita boleh kenal pasti kelemahan dan kekuatan. Jadi kita buat perancangan dan juga perubahan-perubahan yang perlu lah. Oke, itu akan datang. Oke, Ya sudah. oke. Coba tengok ada on ke nanti atau off. On, Pak. Oke, terima kasih. Jumpa lagi Cikgu Eliza, Cikgu Izati dan Cikgu Kristi. Hari ini hari terakhir mereka berada di SK Kokol. Jumpa lagi kalau Jumpa ada lagi. rezeki. Ya, Posting kalau ada boleh kalau posting sini dialu-alukan. Kalau ada peluang untuk praktikum sini silakan. Boleh ada datang bantu-bantu sekolah kan. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih, Cikgu.